Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, untuk kali ini saya akan bentangkan kajian tindakan saya bertajuk Kuasa 3 Kubik. Nama saya Cikgu Siti Mariam binti Idris daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Air Hitam. Dalam menghasilkan kajian tindakan ini, kitaran intervensi kuasa 3 kubik merangkumi 4 fasa. Yang pertama, merancang. Yang kedua, bertindak. Yang ketiga, menganalisis data dan dokumen. Dan yang keempat, merefleksi balik kembali apa yang telah didapati daripada analisis data. Dalam fasa pertama iaitu merancang, objektif kajian tindakan ini adalah untuk mencari hubungan di antara kubik atau kubus dengan dua dimensi, luas, kuasa 2, punca kuasa 2, 3 dimensi, isa padu, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, untuk fasa kedua iaitu fasa bertindak, murid dikehendaki menghasilkan kubus dengan panjang sisi yang berbeza. Untuk menghasilkan kubus ini, murid-murid dikehendaki membawa plastisin masing-masing ke sekolah dan juga plastisin tersebut akan dibentukkan terlebih dahulu dalam bentuk kubus ataupun kubik. Kemudian, setiap permukaan kubus atau kubik itu akan dibahagikan supaya membentuk bilangan kotak yang berbeza. Misalnya, sekiranya cabaran yang pertama iaitu pelajar dikehendaki membahagikan setiap permukaan tersebut kepada 9 kotak. Supaya kita akan nampak apakah hubungan di antara dua dimensi dan juga tiga dimensi pada setiap permukaan dalam kubus tersebut. Okey, masuk pula kepada fasa ketiga iaitu fasa analisis, yang mana fasa ini adalah fasa yang paling penting sekali dalam kajian. Okey, dalam fasa ini cabarannya adalah menghasilkan 3 jenis kubus dengan pecahan bilangan sisi yang berbeza. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat pada gambar rajah yang pertama iaitu kubus yang berwarna merah, pelajar dikehendaki menghasilkan permukaan kubus dengan 9 kotak. Jadi 3 darab 3. Manakala gambar yang kedua adalah plastisine yang berwarna biru tu ya. Okey, panjang sisi adalah 4 darab 4. Manakala rajah yang ketiga, kubus ini adalah 5 darab 5. Jadi kalau kita lihat kepada gambar rajah yang di bawah, saya ada lukiskan dalam whiteboard, pada whiteboard iaitu pada layer yang pertama, kita dapat lihat ada 9 kotak. Okey, 9 kotak bermaksud 3 darab 3. Okey, dan layer yang kedua dan yang ketiga juga 9, 9 dan 9 lah. Baik, jika ketiga-tiga ini didarab, okey, 3 darab 3 dan juga darab 3 ke bawah, maka dia akan membentuk satu kuasa 3. Okey, seperti tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat, 3 darab 3 ialah 3 kuasa 3. Kalau kita kira secara manual, bilangan kotak kecil yang ada pada semua 3 lapisan ini, so kita akan dapati 27 kotak kecil bersamaan dengan 3 kuasa 3. Jadi, masuk kepada fasa keempat iaitu reflex, kita nak buat kesimpulan apakah hubungan di antara kubik atau kubus dengan kesemua 8 elemen yang kita nak kaji. Jadi, murid-murid saya telah berjaya melihat apakah konsep 2D dan hubungannya dengan luas kuasa 2 dan punca kuasa 2. Jadi, kat sini apa yang mereka lihat ialah dalam satu permukaan yang dihasilkan dalam kubus plastisine yang dihasilkan oleh murid, okey, apabila mereka telah membahagi kepada 9 kotak, mereka faham sisi 3 dan panjang darab lebar iaitu 3 darab 3, bermaksud 3 kuasa 2. Satu permukaan ini juga murid-murid faham bahawa ini adalah permukaan 2 dimensi. Permukaan 2 dimensi pada kubus ini juga kita boleh dapati ia adalah merangkumi formula luas iaitu panjang darab lebar. Dan juga panjang darab lebarnya adalah 3 darab 3 iaitu 3 kuasa 2. Okey, 3 kuasa 2 apabila dipunca kuasakan akan dapat balik kepada panjang sisi kubus ini iaitu 3. Okey, masuk pula kepada yang kedua iaitu 3 dimensi. 3 dimensi pula daripada bentuk kubus permukaan yang dihasilkan secara 2 dimensi tersebut, apabila ditambah pula kepada layer yang di belakang, 3 lagi layer
ataupun lapisan di belakang, murid akan nampak ini adalah satu bentuk 3 dimensi di mana kita akan nampak 3 pandangan depan, hadapan dan juga sisi. Okey, dengan 3 pandangan ni pelajar juga boleh kira apakah isi padu, iaitu panjang, darab, lebar dan juga darabkan dengan tinggi. Di mana untuk isi padu kubus kita tahu kalau setiap sisinya adalah 3, 3 darab 3 darab 3 iaitu 3 kuasa 3. Di mana ini adalah kuasa 3. Kemudian, bila 3 kuasa 3 ini di punca kuasa 3 kan kembali dan dia akan dapat kembali kepada panjang sisi kubus ini iaitu 3. Jadi, apabila penerangan ini telah sampai kepada murid, alhamdulillah murid-murid sudah faham apakah perkaitan rupanya di antara dua dimensi luas kuasa 2 dan punca kuasa 2 dan juga 3 dimensi isi padu kuasa 3 dan punca kuasa 3 selepas mereka menghasilkan sendiri proses kubus itu daripada prosesi yang mereka bawa daripada rumah. Baik, selepas penerangan daripada saya kepada murid-murid, saya uji pula pelajar untuk melihat sejauh mana mereka faham hubungan di antara kesemua 8 elemen yang kita nak kaji dalam kajian tindakan ini. Maka macam biasalah, saya bagilah soalan dalam buku untuk pelajar jawab dan juga secara lisan. Dan alhamdulillah, pelajar boleh menjawab dengan baik daripada soalan-soalan yang berkaitan dengan kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2 dan punca kuasa 2. Okey, kalau dalam gambar rajah di sebelah pula, cikgu-cikgu boleh tengok murid-murid seronok ataupun teruja untuk menghasilkan kubus dengan di mana mereka membawa prasasti yang berwarna-warni, maka kubus pun yang dihasilkan pun berwarna-warni. Lagi satu pula, mereka boleh menghasilkan kubus dengan pelbagai bilangan bentuk bilangan sisi dalam kubus tersebut. Ada yang 3 sisi, ada yang 4 sisi, ada yang 5 sisi. Cabaran yang paling susah sekali adalah 5 sisi lah kerana dia kecil. Saiz kubus tu kecil, tapi untuk kita agihkan, kita pecahkan pula kepada 5 sisi memang sukar. Dan saya pun buat bersama-sama dengan murid, memang saya akui dia agak sukar sedikitlah. Perlukan penelitian di mana pelajar, cabarannya adalah pelajar perlu sambung ke setiap garisan dalam permukaan tu supaya terhubung dengan baik. Jadi kita akan nampaklah bentuk kubus tu cantik dan terbahagi dengan bilangan sisi yang ditetapkan. Jadi saya mengharapkan penggunaan plastisin ini tidak terhenti di sini saja, di mana kita boleh kembangkan lagi dengan banyak kaitan-kaitan intipati dalam pembelajaran matematik. Maka sebabnya bagi saya plastisin ini mudah, murah dan juga senang dibentuk. Mungkin dia akan mengotorkan sedikit tangan, tapi bila dia murah dan cikgu-cikgu juga tak perlu ambil masa yang lama untuk menyiapkan preparation bahan bantu mengajar kepada murid-murid. Jadi dia akan menjimatkan masa dan juga dengan objektif pembelajaran yang banyak boleh dihasilkan menggunakan plastisin ini. Maka dengan itu, sekian sajalah persembahan kajian tindakan saya pada kali ini. Dan mohon maaf sekiranya anda kata saya tersalah bahasa ataupun tersasul semasa menyebut. Dan mohon tunjuk ajar sekiranya ada apa-apa yang perlu ditambah baik. Terima kasih. Assalamualaikum.